Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Minsyam, produk pemakanan amalan dan pemakanan sunnah hanya di IKIM FM. Minsyam, syarikat milikan Muslim 100%, merupakan pengimport habatus sauda dan minyak zaitun secara terus dari Syria. Minsyam Nigella Gold dihasilkan berdasarkan hadis, kekalah kamu dalam habatus sauda kerana padanya penawar segala penyakit kecuali mati. Produk ini dihasilkan melalui perahan pertama dengan kaedah perahan sejuk bagi memberikan kualiti minyak yang terbaik. Minsyam Olive Cool dihasilkan berdasarkan makan dan berminyaklah kamu dengan minyak zaitun kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Ianya amat sesuai untuk kegunaan seluruh lapisan masyarakat dan kami hasilkan melalui perahan sejuk bagi menjamin kualiti terbaik. Produk ini adalah sediaan semula jadi serta tiada kandungan bahan kimia. Kami menganjurkan kaedah pemakanan dan amalan sunnah. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio yang suka faham Islam Malaysia, IKIM FM. Sudah pun kita melepasi pukul 2.31 petang seperti yang saya janjikan. Waktu ini kita nak kongsi dengan anda bersama dengan program tajaan. InsyaAllah Minsyam akan temaikan kita waktu ini sembang-sembang petang kita insyaAllah untuk kita kumpul maklumat bersama dengan Minsyam. Apapun, terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat datang juga Assalamualaikum kepada tamu saya petang ini, iaitu yang bahagia Ustaz Abu Syifa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya tak silap waktu ya Ustaz ya? InsyaAllah. Ya, selalu saya dengar pagi je Ustaz ya. Hari ni petang berada dengan kita di Konti IKIM FM. Ya, apapun juga saya nak ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum kepada Puan Nurizan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, dan hari ni kita akan menantikan sebenarnya Datin Sri Azizan dalam perjalanan. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan Datin selamat sampai ke IKIM FM untuk berkongsi juga dengan kita. Tapi apapun Ustaz ya, sebagai permulaan ni saya rasa eloklah kita mulakan dengan Ustaz terlebih dahulu Ustaz ya, untuk tazkirah kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ kita pada petang ini, Puan Siti, dan juga kepada semua pendengar-pendengar untuk IKIM di luar sana. Semoga semuanya sihat-sihat dan berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukadimah atau pertemuan kita pada petang ini, suka saya membawa pemerhatian tuan-tuan dan perempuan, muslim-muslimat sekalian ya, kepada cerita ataupun kisah-kisah mengenai bulan Sya'ban ini. Jadi kita telah melepasi bulan Rajab ya. Yang mana bulan Rajab pun kita sudah tahu bahawa Nabi menyebut Rajab syahrullah, Ramadan syahri, Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Rajab itu adalah bulan Allah, yang mana Rajab itu dinisbahkan ya, dikaitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai-bagai faktor, dan cuma saya ingin menyedut iaitu kerana satu aspek lah, iaitu yang utama di situ ada Isra wal Mi'raj, yang mana Nabi mendapat satu anugerah yang sangat besar ketika mana Isra wal Mi'raj, dan Nabi menyebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'raj, menghadap Allah Ta'ala bagi setiap orang mukmin yang sembahyang. Yang mana kita membaca tahiyat awal tu, itu adalah ucapan utama, dialog di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajuk balik. Satu huruf pun kita tak tukar, satu baris pun kita tak tukar, sabdu pun kita tak tukar, fatahan yang dhammah semua tak tukar. Supaya mudah-mudahan kita berasa berada di hadapan Allah Taala sebagaimana Nabi berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang tahulah, bagi yang tak tahu tu, dia baca at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, apa maknanya, apa ceritanya kan. Jadi kena belajar ya. Baik, kemudian Sya'ban adalah syahri, bulan yang dinisbahkan kepada ku tu maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan ku. Jadi kerana di situ ada satu juga peristiwa besar yang diberi nama sebagai nisfu Sya'ban ya, nisfu Sya'ban, yang mana Sayyidina Aisyah radhiyallahu ummul mukminin telah ditanya mengenai puasa baginda pada bulan Sya'ban, maka beliau menjawab bulan Sya'ban Nabi puasa penuh ya, maknanya memperbanyakkan puasa selain daripada bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban adalah bulanku. Bulan Ramadan pula adalah syahri ummati, syahru ummati
iaitu bulan umatku. Itu untuk kita lah. Ada Lailatul Qadar, ya, bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan cerita bab Ramadan lah akan datang. Baik, jadi dalam, saya cuma nak menyorot sedikit ke belakang lah. Rajab, sebahagian ulama memberi makna Rajab. Kita macam Januari, Februari, Mac itu saya pun tak tahu maknanya. Kan? Kita guna je. Ini namanya taklid membabi buta. Tak guna tapi tak tahu makna kan. Makan nasi, tak tahu nasi tu dari mana kan. Sebagainya. Jadi kalau boleh kita buat suatu perkara tu ada tahu ilmu berkenanya, asal usulnya. Jadi Rajab ada makna dia, Sya'ban ada makna dia kan, Zulqa'dah ada makna dia, gitu. Jadi Rajab ini sebagian ulama ahli-ahli balaghah, ahli-ahli lughah, iaitu ulama-ulama bahasa, dia memberi makna lah, ya. Rajab maksudnya ra tu ialah Rahim, pemurah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ba itu ialah ba pula rahmah, ya. Ra itu Rahim, ya, dan rahmat. Manakala jim pula ialah jaramul abdi, iaitu dosa-dosa hamba Allah Taala. Ba itu pula ialah birrullah, iaitu kebaikan Allah Taala. Ka'anna Allah Ta'ala yaqul, seolah-olah kata mereka Allah Ta'ala ni nak menyebut aj'alu jarama abri, aku jadikan dosa-dosa hambaku, jim tu jaramun, dosa-dosa hambaku, baina rahmah, di antara rahmat ra tu, dan albirri, kebaikanku. Seolah-olah begitulah, ya. Itu pun tidak menyalahi syarak, ya, kerana itu sebagai ijtihad ulama-ulama. Selama tidak menyalahi syarak, maka boleh diguna pakai. Seperti kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, lafzul jalal Allah dalam Asma'ul Husna, dikatakan sebagai ibulah kepada semua nama-nama Allah, kerana dia ada keistimewaannya, 1001 keistimewaan lah. Satu di antaranya Ustaz nak sebut dari segi bahasa, ya. Ketika mana saya belajar di Mesir dulu, profesor saya sebutlah, kalimah Allah ni, jika kita buang satu hurufnya alif, masih lagi maknanya lillah, masih baginya Allah. Buang alif lam, yang alif pertama lam kedua, masih lagi maknanya lahu, iaitu lahu ma fis sama, baginya Allah. Buang alif lam pertama, lam kedua, tinggal hu tu huwallah. Jadi perkataan tu pun dah hebat lah. Tetapi perkataan kata lain, Rahman, Rahim, tak boleh. Buang ra jadi him, tak jadilah makna rahim. Buang ghafur kita buang ghain, saya kata jadi fur, tak jadi dah makna ghafur. Jadi Allah tu hebat. Baiklah, jadi dalam kesempatan ini Ustaz nak bercerita mengenai bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban, apa maksud Sya'ban? Ya, sumya Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun kathirun. Dinamakan bulan Sya'ban sebab padanya itu banyaknya kebajikan. Khairun kathirun maknanya terlalu banyak kebajikan. Mushtaqun min sya'bi, iaitu perkataan yang diambil daripada sya'bu. Al-sya'bu, mana sya'bu? Sya'bu iaitu maksudnya tariqul jabal. Tariqul jabal iaitulah suatu jalan yang berada di bukit-bukit. Kita kata lorong, denai dan sebagainya. Fahuwa tariqul khair, itulah jalan kebajikan. Maknanya zaman dahulu kalau dia nak berdagang, nak musafir, dia ikut jalan tepi-tepi bukit, tepi gunung tu kan. Jadi asy'abu maknanya jalan. Jadi Sya'ban maknanya jalan menuju kepada kebaikan, ya. Maka di sana ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyebut idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fihi. Makna bagi hadis ni dah disebut di DJ kita mula-mula tadi, sebelum saya masuk lagi kan. Maknanya dia kata so ceria-ceria, perbaiki niat. Cuma Ustaz nak detailkan sikit. Nabi menyebut bila masuk bulan Sya'ban, maka hendaklah engkau sucikan dirimu. Maksud suci dirimu zahiran wa batinan. Zahirnya ceria-ceria lah tu, pakaian comel, cantik, bersih, kan, wangi, begitulah. Nak ceria luar akan pakai minyak zaitun dan sebagainya, ya. Rambut kena sisihkan minyak zaitun, minsyam dan sebagainya, kan. Masya-Allah. Dan dalaman pun begitu juga. Dalaman yang zahir, dalamannya organ-organ kita dengan habatus sauda, dengan zaitun dan sebagainya lah. Ubat nombor 1 kan, Latin, ubat nombor 1 kan, habatus sauda ni. Jadi dalaman dan luaran. Dalaman maknanya juga ialah
dari segi roh kita bina pada bulan Syaban ni amalan-amalan. Wa ahsinu niyatakum fih, dan perbaikilah, elokkanlah niat kamu. Niat tu adalah hidup kita life. Tak ada amalan tanpa niat. Jadi niat adalah life kita, kehidupan kita. Kita nak datang ke Minsyam ini, ke IKIM pun dengan niat. Kita nak makan ada niat. Semua ada niat. Innamal a'malu binniat, kan? Jadi niat adalah life kita. So baikilah niat kita. Ciri-cirikan niat kita, jangan buruk sangka, jangan hasad dengki dan sebagainya lah. Baik. Kemudian yang kedua, ya, Nabi SAW hadis panjang. Dalam hadis lain Nabi kata, aku lebih suka an yurfa amali wa ana shaimun. Aku lebih suka pada bulan Syaban ini diangkat amalanku dan ketika itu aku sedang berpuasa. So cara spesifik ni iaitu pada nisfu Syaban, ya. Nisfu Syaban. Jangan lupa iaitu pada 24 Jun. Betul. 24 Jun jangan lupa. Ingatkan kawan-kawan kita, IKIM pun kena peringatkan supaya jangan lupa. Kalau DJ City kita beringat kepada semua pendengar-pendengar kita di luar sana, tiba-tiba 1 juta orang puasa dek kerana asbab DJ City dapat pahala banyak tu, masya-Allah. Yati. Yes. Allah minta maaf lah. Yati pada petang ni perempuan ya, muslimin-muslimat. Lupa Ustaz jadi dapat IKIM kena bertanggungjawab lah. Jadi berpuasa pada nisfu Syaban. Pahalanya besar, tak cerita pahala lah, kita puasa je. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Orang nak tanya fadilat ni, dia ada masalah iman. Macam budak-budak sekolah kan, bila nak berjaya dia tanya dapat pahala, dapat hadiah ke? Tapi budak yang dia tahu apa erti kejayaan, dia tak tanya hadiah. Yang penting aku berjaya. Ni orang-orang yang budak-budak yang tak ada masalah dalam pelajaran. Budak yang ada masalah kita kena motivasi, kena itu, kena ini. Begitu juga iman. Ada masalah kena bagi fadilat. Ada timbalannya Ustaz. Timbalannya. Walaupun harus ya. Harus sebenarnya. Baik. Jadi kalau kita kejar fadilat, ada masalah dalam iman tu. Kualiti iman sebenarnya ya. Baik. Jadi dalam Syaban, Rejab dan Syaban kita diminta banyakkan berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Yang mana kalau kita lihat kan, saya pun dah berusia juga ni, 40-an ni. Jadi saya lihat ya, kalau bulan Syaban, bulan Rajab, ramai yang meninggal dunia. Kan, tapi bulan Ramadan jarang-jarang yang meninggal dunia. Ramai. Nak dekat-dekat Ramadan nanti, berhati-hati tu. Kan, sebab apa Allah Ta'ala memilih mereka-mereka yang boleh masuk bulan Ramadan. Kalau mati di awal Ramadan, rahmah. Mati di pertengahan Ramadan, maghfirah. Mati di akhir Ramadan, itqun minan nar, bebas daripada api neraka. Hebat bulan Ramadan ni. Jadi bukan sebarang orang boleh masuk dalam bulan Ramadan. So siapa-siapa yang rasa semput-semput, banyak-banyaklah doa ni, dan makanlah banyak-banyak betul sauda. Okey. Okey ya. Dan kelebihan ni di antara secara logik lah, kenapa bulan Ramadan ramai tak meninggal dunia. Sebab kalau meninggal dunia, ramai pula penggali-penggali kubur tak puasa. Penat nak gali kubur tu. Senang lah. Penat tu. Saya ada seorang sahabat ya, dia masuk Islam, nama dia Abdul Rahman. Bila dia masuk Islam, saya syahadahkan di awal Ramadan. Di awal Ramadan. Tapi bila Ramadan ni ustaz-ustaz sibuk dengan ceramah itu ini. Di akhir Ramadan, maknanya selepas saya jumpa baliklah dia. Tanya kawan-kawan, mana si Abdul Rahman itu? Dah meninggal dah ustaz. Masya-Allah, tengok dia meninggal di akhir Ramadan. Itqun minan nar, bebas daripada api neraka. Tapi janganlah doa minta mati kan. Ya Allah, matikan aku ya Allah, anak ramai lagi, hutang banyak lagi kan, tanggungjawab untuk jihad banyak lagi. Itu doa panjang umur, sihat badan, boleh beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya dalam yang ringkas ini ya, saya pun nak berkongsilah beberapa doa. Ya. Kita ada tetamu-tetamu lain ni. Jadi doa yang pertama, apa yang saya nak kongsi ialah pertama sekali doa yang mudah, yang selalu yang di dalam Quran, dalam surah Anbiya ayat 87, iaitu surah kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Doa ini ada dalam kitab Al-Adhkar, hadis Nabi SAW, hadis ke-314, dalam hadis yang ke-9, dalam tajuk babud doa
abwabul adhkar allati babu doa likarbi wa doa indal umuril muhimmah. Doa ketika ditimpa kesusahan dan perkara-perkara penting, ya. Hadis 314, nombor hadis yang ke-9 dalam tajuk ni. Hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan la yaquluha makrubun illa furrija anhu, kalimata akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dia kata, aku nak beritahu kamu suatu kalimah, satu doa yang mesti dibaca oleh makrub, orang yang ditimpa kesusahan, illa furrija anhu, maka akan dibebaskan dia daripada kesusahan tersebut. Iaitu kalimah akhi Yunus, kalimah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya, ketika mana fanada fi dhulumat, Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan, dalam perut ikan paus lah kita kata, ikan nun tu kan. Cuba bayangkan ikan paus ni, ikan nun ni duduk dalam air yang dalam tu, ya, berapa ratus meter ke dalam. Apa doanya? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mudah, ringkas, bacalah. Ya, bacalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa kali Ustaz? Kalau boleh lah, ya, kalau boleh satu hari 100 kali. Lepas setiap kali sembahyang 20 kali, 5 kali sembahyang 100 kali. 20 kali tu masya-Allah, 10 minit je. Allah Ustaz, beratlah Ustaz kan. Semua berat kan, tapi masuk syurga kan. Masya-Allah, bacalah. Macam mana tu tak acil lah kan. Bacalah 41 kali. Allah Ustaz, berat Ustaz, sibuk Ustaz, busy dan sebagainya. Itu semua alasan lah tu. Bacalah 3 kali kan. 3 kali setiap hari. Pagi 3 kali dah. Kalau Ustaz tak sempat Ustaz, lebih baik matilah daripada 3 kali pun tak boleh. 3 kali tak boleh. 84,600 saat one day, 24 jam tu, 3 kali tak boleh. Mati lagi baguslah. Tu dia. Habis itu. Jadi bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, yang kedua, apa yang Ustaz nak kongsikan di sini ialah saya ambil daripada kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra, ya, yang disusun oleh para ulama kita. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ringkas-ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 21 kali sebelum tidur. Tuan-puan dah baca, muslimin-muslimat dah baca kan, doa sebelum tidur, doa sebagainya, campur Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tak biasa baca, kena duduk, jangan baring. Kalau baring, insya-Allah tak habis. Syaitan tu dia gosok-gosok, tidur dia kata. Kan, kalau tak baca zikir, Allah kelip-kelip, pusing kanan pusing, tak boleh tidur. Tapi bila nak berzikir ni, baru 10 kali dah tertidur. Okey, 21 kali. Apa fadilatnya? Maka yang pertama, dia tidak akan mati mengejut. Kita tak mau mati mengejut, kita nak mati terancang, hutang kita tulis untuk anak-anak kita, selesaikan dan sebagainya. Yang kedua, selamat daripada kecurian. Yang ketiga, selamat daripada gangguan jin pada malam itu. Yang keempat, selamat harta kita tadi daripada kecurian dan juga kebakaran. Kan, kebakaran. Jadi yakinlah, ya, dengan doa-doa ini. Maka dalam bab kebakaran ni, ya, ada Nabi sebut, idza ra'aitumul hariqa fakabbiru fa inna takbira yutfi'uhu. Bila kamu melihat ada api kebakaran, hendaklah kamu baca Allahu akbar, fa innahu yutfi'uhu. Sesungguhnya bacaan itu memadamkan api tersebut. Kita bila nampak kebakaran je terus 999. Silap tu. Nampak kebakaran, Allahu akbar, barulah hablum minan nas, berhubung dengan manusia, 999. Jadi saya rasa setakat ini dahulu. Sebagai kesimpulannya, saya menyuruh pada muslimin muslimat supaya menggunakan produk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, selain daripada dapat kesihatan dunia akhirat, dunia ni badan kita dapat pahala, ya. Man ahya'a sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahid, 100 pahala syahid. Dengan niatlah kita makan habatus sauda itu untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang kita ambil kebanyakan daripada Palestin, ya. Dan Palestin ini terkenal juga dengan minyak zaitunnya yang berusia beratus tahun. Ya. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pun, lepas ni kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ni kita nak dengar juga suara orang baru pulang daripada Palestin, ya. Datin Azizan, alhamdulillah Datin Sri Azizan bersama kita insya-Allah sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Bersunnahlah demi menjaga kesihatan dengan produk Min Syam.
Produk-produk Minsham dihasilkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Minyak habatus sauda Minsham dihasilkan daripada hadis, kekallah kami dengan habatus sauda, kerana padanya terdapat penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Nikmatilah habatus sauda Minsham yang dihasilkan dari perahan sejuk. Kapsul minyak zaitun extra virgin Minsham juga dihasilkan dari perahan sejuk. Makanlah kamu minyak zaitun serta berminyaklah kamu kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Kesemua produk kami didatangkan khas dari Syam yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai bumi yang diberkati. Siapa yang mengamalkan sunnahku adalah mereka yang mencintai aku. Siapa mencintaiku akan bersamaku di akhirat. Maksud hadis. Layari laman web www.minsham.com atau hubungi 019-682-3040. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM. Melepasi 2.51 minit petang, kita nak sambung lagi pertemuan kita bersama dengan program Tajaan Minsham petang ini. Kita nak beri peluang pada Datin Sri Azizan dan juga Puan Norizan kita. Datin Sri mungkin ada cerita-cerita daripada Palestin. Selamat kembali ke tanah air. Alhamdulillah dapat bertemu dengan Datin Sri pada petang ini. Dan juga nanti kita nak cerita sedikit lah tentang produk terkini dan dikabarkan untuk ahlan wasalan Ramadan bulan Syaban ni, insyaAllah. Mana satu nak mula dulu? Saya tak kisah. Bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak beritahu ni Yati ya. Saya kenal Ustaz Khairul ni daripada anak saya umur 17 tahun. Adam, sekarang Adam dah 21 tahun. Saya tengok Ustaz ni tak berubah dia punya kemudaan dia tu. Ada secret dia, rahsia dia pada apa Ustaz? Secret recipe. Pada apa tu sauda tu Ustaz, pada olive oil dia. Sebab ya, dulu masa anak saya nak ambil SPM, saya panggil Ustaz ke rumah bagi motivasi. Alhamdulillah anak saya dah kat Australia sekarang ni. Alhamdulillah. Itu berkat doa mak dia tu. InsyaAllah amin. Beginilah Yati, saya nak cerita sedikit dalam masa yang singkat ni pengalaman kami ke Gaza. Disebutnya Gaza. Sebenarnya kita sebut Gaza, Gaza. Perjalanan mengambil masa 36 jam daripada Kuala Lumpur. Tapi bila sampai tu, nak ceritakanlah, pendekkan cerita, nak sampai tu, bila sampai kat border tu, bila nampak welcome to Palestine tu, hilang penat. 36 jam tu hilang. Sebab saya rasa macam saya pandang Datuk pandang saya macam dua-dua tak tahan menangis ni. Sebab sedih. Kita selama hari ni dengar ni kita dah sampai kat sini dah. Maknanya Allah saksi yang kita dah sampai dengan bawa 80 jemaah daripada Al-Falah. Objektif kami pergi tu dua lah. Satunya untuk meresmikan Masjid Berkembar Al-Falah, iaitu Masjid Umar Abdul Aziz yang kami bina dalam masa 10 bulan berjumlah 1.5 juta. Dan diresmikan oleh Perdana Menteri Gaza sendiri, Dr. Ismail Haniyeh. Dan keduanya kami bawa bantuan kemanusiaan daripada MAPIM, daripada Salimah, dan saya kami kumpul duit lah daripada rakan-rakan semua, dan juga orang Persatuan Orang Kota Baru yang Datuk sendiri wakilkan. Saya masa mula-mula pergi tu, saya bayangkan Gaza ni macam padang jarak padang terkukur lah Ustaz ya. Yati, macam dengan kawasan bom, dengan kena berlari, dengan kena tembak-tembak. Bila saya sampai tu, keadaan dia tenang. Budak-budak main kat luar dengan angin laut Mediterranean dia dengan cantiknya. Nak bayangkan kita dapat gambaran dari luar macam dia tu tak tenang. Padahal dia setenang-tenang manusia. Tenangnya maksud saya Siti, Yati, dah ikut Ustaz cakap Siti. Dia kata kekuatan dia tu sebab apa? Dia kata bila Israel hantar bom, macam dia hantar bom musnahkan kawasan tempat latihan militeri dia, dalam masa 1 jam dia bina balik. Masya-Allah. Kalau you hantar bom musnahkan bangunan 2 tingkat, dia akan bina 3 tingkat. Maknanya you buat apalah, kami takkan terjejas. Kekuatan akidah dia tu saya rasa macam naik bulu roma lah Ustaz. Dia punya kekuatan itu tak ada siapa yang boleh merosakkan dia, membinasakan dia kecuali Allah Ta'ala. Jadi you buat apa pun saya tak kisah. Bila kita tanya, kita melawat polis perempuan ni, wanita, yang saya tengok semua pakai jubah dengan berkawat, berpakaian lengkap, tutup aurat, kita pun jadi malu sebab ada juga kita yang pakai seluar pergi travel kan Ustaz, maklum lah kan.
dengan jubah berkawat. Saya tanya dia, macam mana hidup kat sini, tak takut ke? So saya bayangkan Ustaz, kalau bom saya cakap dengan Datuk, jom kita pindah nak. Anak tak boleh keluar, jangan main, jangan keluar rumah kan. Ni tak ada. Budak-budak main macam biasa, pergi sekolah macam biasa. Dia kata takut apa? Apa takut-takut, dia cakap. Syahid tu semula-mula perkara. Ya Allah Ustaz, saya punya malu. Motivasi dia kan? Maknanya dia pada kecil, dia dah ajar anak dia, you don't owe anybody anything, you only owe to Allah. Maknanya you jangan risaulah apa datang kat you. Janji tawakal Allah, tawakal pada Allah. Jadi saya rasa kesimpulan saya pergi tu is perjuangan akidah sebenarnya. You know, dia kata kita melawan ni tanah hak kita juga tanah hak you, dia cakap. Kita melawan menegakkan agama ni, agama kita juga agama you. Saya pusinglah tengok kawasan yang miskin. Dalam kawasan saya rasa separuh daripada konti ni 9 orang duduk. 1/4 konti ni. Dalam berapa Ustaz? 30 kaki persegi. 9 orang duduk. Tapi dia senyum aja dengan melambai-lambai, dengan saya sampai tu Ustaz, dengan kru TV, dengan wakil NGO, dengan wakil kerajaan menyambut. Kita rasa macam kita ni, ya Allah, dia sambut beria, macam maknanya dia kata dia hargai pertolongan yang datang dari luar. Dia memang raikan betul-betul dengan makanannya, tak cukup-cukup makan Ustaz. Dia raikan betul-betul, macam seolah-olah tak ada kesimpitan, tak ada apa. Dia kata kamu datang ni bukan sebab kami nak duitkan duit kamu, dia kata. Kami nak kamu bawa cerita kami ni keluar, ceritakan pada orang perjuangan dia, cara dia hidup. Budak-budak dia Ustaz, kalau kita ke masjid tu, kalau anak-anak kita lah kat masjid kan, bila kita bagi makan tu berebut datang kan, dia tak datang Ustaz. Dia duduk situ tengok je sampai orang panggil dia makan, dia datang makan. Mana akhlak dia Ustaz, ya Allah. Minta duit tak, meminta tak, dia duduk kat tepi tu. Dan kami diberitahu ada sekali tu Haji Aziz, wakil MAPIM, tinggal satu beg duit kat masjid, dipulangkan semula. Allah. Saya fikir kalau Malaysia Ustaz tinggal handphone Assalamualaikum lah kan. Itu sedikit je cerita, baru sedikit cerita. Saya nampak saya nak relate pada kita punya program di Syaban ni kan, yang kita ambil produk daripada Palestin ni, zaitun. Saya rasa kalau tak sebab apa-apa lah, kita kena tolong. Bukan sebab minsyap, tolong sebab nak bantu balik ekonomi dia. Sebab kawasan dia, rumah dia Ustaz, dia letak batu bata konkrit, tak ada plaster, tak ada cat. Sebab kan ni fikir kalau nak cat-cat pun kan bom pun jatuh balik kan. Duduk macam tu dengan tak ada paberitan yang sempurna, tak ada air yang sempurna. Tapi saya tak tahulah, saya rasa malu lah Ustaz. Saya fikir kita kalau ni kita kan macam mana mereka dapat hidup dengan sempurna, erti kata mereka ya. Pada dia tak ada apa. Yang paling hebat ni dapat syahid. Yang paling hebat ni dapat Allah bagi berkati. Sebab dekat Palestin tu tanam apa lah Yati, saya pergi melawat, dia panggil greenhouse. Dia buat greenhouse ni untuk tanam pokok capsicum, timun. Kita diberi masuk sebab ada 2-3 greenhouse yang Malaysia taja, MAPIM taja. Ya Allah, buah dia boleh petik, boleh makan, dah lah manis, dah lah besar. Dia kata tanam apa kat situ, memang Allah berkati tanah dia. Alladzi barakna haulah. Macam mana tu ya? Ada permasa ni? Sempat ke? Bagi Izzah cakap. Nanti kan saya cakap kena datang semula ni. Nak cerita pasal Gaza ni. Silakan, mungkin terkesima. Betul lah, kalau boleh kita sama-sama Syaban ni kan, kita beli barangan daripada Palestin untuk membantu ekonomi dia balik. Betul. Sebab kita nak berjihad cara dia memang tak boleh. Saya nak cerita sikit je lagi lah. Kami diberi peluang, diberi kebenaran untuk berjumpa dengan Mujahid Al-Qassam malam tu. Dalam pukul 12 lebih pukul 1. Saya pun terkejut juga Ustaz. Keluar semuanya tutup hitam dengan nampak mata je. Bila bercakap tu, budak-budak muda 21, 22, semua graduan universiti dan boleh memetik daripada Al-Quran. Maknanya dia memang hafiz. Dia kata inilah askar yang terlatih terbaik di dunia, yang kebanyakan akhlak terpuji dan hafal Al-Quran. Dan dia doa tu kita ni kan, saya fikir anak saya kat mana masa ni. Kat mana Ustaz? Maknanya kita ni usaha Adam tu kan ajar, tapi jauh daripada dia orang. Memang jauh sungguh. Allah. Mungkin pun Rizal sedikit sebagai penghujung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terpegum sungguh dengan Datin Sri ni. Minggu depan kena sambung lagi. InsyaAllah. Okey, di sini saya nak maklumkan tentang kempen kami Ahlan Wasalan untuk bulan Syaban ni. Yang utama kita akan keluar khal cuka kurma campuran madu asli dan juga minyak zaitun 250 ya. InsyaAllah barang-barang
barang ni akan dapati di stokis melalui bermula 17 Jun. Ya, agak lewat sedikit sebab ada proses yang kita sendiri tak dapat nak kawal ya. Minggu depan maksudnya. Minggu depan insya-Allah. Okey, harganya untuk haul dia punya saiz tu adalah 525 ml. Harga RM50 saja. Dan juga untuk minyak zaitun saiz dia punya tu ialah 250 ml dan harganya RM30 saja. Ya, macam Ustaz dan juga Datin Sri cakap tadi, kita bantu rakyat Palestin dengan membeli minyak zaitun, bukan untuk minsyam sebenarnya, untuk ekonomi mereka di sana, untuk menjana ekonomi mereka. Ya, betul. Dan juga untuk kata-kata dari pengarah minsyam Tuan Haji Malik, dia tak sihat ni hari ni, dia cakap kat saya, okey, saya suka perkataan ni. Saya kata okey, nanti saya insya-Allah saya akan maklumkanlah, belilah minyak zaitun dan selamatkan bumi Palestin. Dia cakap bukan untuk minsyam, tetapi untuk rakyat Palestin. InsyaAllah kita bantu dari sana. Dan sedikit masa saya nak umumkan tentang karnival kita Aikim Mahabah Selangor pada 21, 22 dan 23 Jun, insyaAllah. Jadi peminat kami boleh jumpa di sana lah. Dan juga untuk minggu depan kita bersiaran pada hari Selasa bukan hari Isnin. Ramai yang telefon saya, tak ada Aikim ke? Saya kata bukan hari Isnin, hari Selasa minggu depan. Minggu depan hari 18 ya. Itu saja, insyaAllah. Perkongsian. Dan macam Ustaz kata tadi, bulan Syakban ni banyakkan doa Ustaz ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan juga untuk sahabat kita di sana di Palestin. Walaupun dah sampai ke penghujung pertemuan untuk Minsyam, program tajaan bersama dengan Minsyam, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiga tetamu, Datin Sri, Ustaz dan juga Puan Nurzahan. Semoga kita dapat bertemu lagi lain masa. Selamat maju jaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minsyam, syarikat milikan Muslim 100%, merupakan pengimport habatus sauda dan minyak zaitun secara terus dari Syria. Minsyam Nijala Gold dihasilkan berdasarkan hadis, kekalah kamu dalam habatus sauda kerana padanya penawar segala penyakit kecuali mati. Produk ini dihasilkan melalui perahan pertama dengan kaedah perahan sejuk bagi memberikan kualiti minyak yang terbaik. Minsyam Olive Cool dihasilkan berdasarkan makan dan berminyaklah kamu dengan minyak zaitun kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Ianya amat sesuai untuk kegunaan seluruh lapisan masyarakat dan kami hasilkan melalui perahan sejuk bagi menjamin kualiti terbaik. Produk ini adalah sediaan semula jadi serta tiada kandungan bahan kimia. Kami menganjurkan kaedah pemakanan dan amalan sunnah. Rancangan itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Minsyam, produk pemakanan amalan dan pemakanan sunnah hanya di IKIM FM. IKIM FM